Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi dalam PDPR iaitu subjek Bahasa Melayu pihak kita. Hari ini kita akan berfokus kepada seni bahasa iaitu perumpamaan. Jadi Cikgu Aizah nak terangkan apakah itu perumpamaan dan kita punya tajuk ialah tumbuhan berbahaya. Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya. Alright, tengok di sini apakah itu perumpamaan? Perumpamaan ialah susunan kata-kata indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud tersirat. Itu adalah maksud perumpamaan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Biasanya perumpamaan ini akan dimulai dengan kata, okey, tengok di sebelah kiri tu sebagai contohnya bagai, ibarat, laksana. Okey, sebelah kanan tu kita boleh tengok pula umpama dan seperti. Okey, sekiranya murid-murid berjumpa dengan kata-kata seperti ini, kita boleh kita boleh mengklasifikasikan itu adalah perumpamaan. Okey, kita tengok contohnya macam mana ya. Okey, contoh perumpamaan dan maksudnya. Okey, kita tengok peribahasanya seperti katak di bawah tempurung. Apa tempurung? Apakah maksudnya? Orang yang cetek pengetahuannya. Okey. Contoh perumpamaan dan maksudnya semua ada dalam buku teks muka surat 45. Murid-murid boleh tengok Okey, seterusnya apa dia? Seperti lipas kudung. Apa maksud dia? Cekap dan pantas dalam melakukan sesuatu perkara. Okey. Sebagai contoh cikgu nak bagi perumpamaan. Okey, Ali seperti lipas kudung, berlari seperti lipas kudung. Maksudnya dia cekap dan pantas melakukan apa-apa saja perkara. Itu perumpamaan dia. Okey. Alright, seterusnya kita tengok seperti cacing kepanasan. Apa maksud dia? Tidak tenang atau gelisah. Okey, yang keempat iaitu seperti melepaskan batuk di tangga. Maksud dia apa pula? Membuat sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi, kalaulah murid-murid tengok ada ayat ada kat situ, Ali seperti melepaskan batuk di tangga apabila datang ke rumah datuknya. Maksud dia apa kat situ? Maksudnya Ali ni buat sesuatu benda tu tidak bersungguh-sungguh. Okey. Right, kita tengok perumpamaan yang seterusnya dalam buku teks iaitu bagai au dengan tebing. Okey, perumpamaan ni adalah antara perumpamaan yang biasa kita jumpa dalam buku. Okey, apa maksud dia? Sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Okey, kalau biasanya kalau kita akan tengok contoh ayat Ainul dan Aina bagaikan au dengan tebing. Maksud dia kat situ Aina dengan Ainul ni mempunyai sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Okey. Seterusnya, macam mana kita nak tengok kita bercerita menggunakan perumpamaan. Kalau slide ni murid-murid akan tengok yang ada dalam buku teks muka surat 45, okey, iaitu seni bahasa tumbuhan berbahaya. Perenggan yang pertama tu dia dah melengkapkan ayat. Okey. Jadi, perenggan kedua, ketiga dan keempat itu dia tak lengkap lagi. Dia nak suruh murid-murid lengkapkan dengan menggunakan kata-kata perumpamaan. Okey, tengok. Cara nak melengkapkan cerita. Macam mana cara kita nak melengkapkan cerita? Kita menyambungkan ayat yang diberi dengan menggunakan perkataan sendiri. Okey, menggunakan perkataan sendiri ini pula adalah mengikut pada kesesuaian
kesesuaian apa? Mengikut pada kesesuaian gambar tersebut. Okey, yang seterusnya bina cerita dalam 4 perenggan. Kenapa dalam 4 perenggan, cikgu? Sebab kalau kita tengok gambar rajah ini, dia ada 4 perenggan. Okey, perenggan pertama, okey, perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Jadi kita mesti tulis dalam 4 perenggan. Okey, tengok sebagai contoh. Alright, slide ni ini cikgu dah buat dulu di mana murid-murid boleh melihat macam mana kita nak membina ayat. Okey. Perenggan pertama cerita dia telah lengkap. Okey, di mana Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dia tidak mahu menjadi, okey, tengok berwarna biru tak? Okey, frasa yang berwarna biru ialah perumpamaan. Okey, apa frasa dia? Seperti katak di bawah tempurung. Okey, apa maksud katak di bawah tempurung yang cikgu dah cakap tadi? Okey, semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Okey, so itu adalah perenggan pertama. Macam mana kita nak tengok atau kita nak bina perenggan yang kedua? Kita tengok slide yang seterusnya. Okey, perenggan kedua dia dah bagi dash. Contohnya Nabila dash pantas dash. Okey, nampak tak yang berwarna biru itu adalah perumpamaan seperti lipas kudung. Dash memberitahu ibunya. Dash bahaya getah pokok duit-duit dash ibunya tidak menyangka dash menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, yang cikgu bulatkan tu, bermaksud kita perlu menambah perkataan sendiri untuk melengkapkan ayat. Okey, kalau kita tengok dekat bawah sana, okey, cikgu dah buat contoh ayat. Okey, Nabila tengok berlari pantas. Okey, apakah Nabila dash pantas? Dia buat apa? Tindakan dia apa? Okey, jadi cikgu boleh memberikan ayat kat situ, tambahan ayat Nabila berlari pantas seperti lipas kudung. Okey, ke arah ibunya. Okey, sebab dia dah bagi tahu akan memberitahu ibunya. Mestilah dia berlari pantas seperti lipas kudung ke arah siapa? Ke arah ibunya. Okey, noktah. Okey, kita letak balik nama Nabila. Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Noktah. Okey, ibunya tidak menyangka bahawa pokok duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, nampak tak dekat situ? Okey, ayat yang berwarna merah. Okey, bukan ayat. Perkataan yang berwarna merah adalah perkataan yang ditambah sendiri oleh cikgu untuk melengkapkan ayat. Okey, kita tengok slide yang kedua iaitu perenggan yang ketiga. Okey, tengok ibu Nabila gelisah. Okey, dalam bulatan tu dash seperti cacing kepanasan, dash memanggil suaminya, dash membuang pokok duit-duit. Okey, apakah perkataan yang ditambah atau yang boleh ditambah? Ibu Nabila gelisah. Okey, kita gunakan kata ganti nama. Okey, ibu. Beliau seperti cacing kepanasan. Okey, beliau telah memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit tersebut. Mudah tak? Okey, ada 4 perkataan. Okey, di mana beliau, kemudian beliau telah, okey, seterusnya untuk dan akhir sekali adalah tersebut. Okey, seterusnya perenggan keempat. Okey, tengok
Bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga dash bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey. Apa yang perkataan yang sesuai nak ditambah? Okey, perkataan sendiri untuk kita lengkapkan ayat tu. Okey, tengok. Mereka telah melakukan kerja membuang pokok duit-duit dengan bersungguh-sungguh. Bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Apa maksud melepaskan batuk di tangga? Melepaskan batuk di tangga tadi maksud dia membuat perkara itu tidak bersungguh-sungguh. Okey. Alright. Mereka bekerja sama bagai aur dengan tebing. Nampak tak? Okey. So, habis perenggan ke-4. Jadi, murid-murid boleh menyalin semula jawapan dengan dalam buku karangan. Okey, dengan betul lah. Okey, contohnya tajuk dia tumbuhan berbahaya. Okey, permulaan ayat ini. Okey, ini perenggan yang pertama ni dia bagi contoh Okey, jadi boleh salin seperti ini. Okey, perenggan yang kedua tu mesti jarak. Okey, bermula daripada yang tadi itulah. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung ke arah ibunya. Nabila memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa pokok duit-duit boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Okey, full stop ataupun noktah Okey, kemudian langkau satu baris. Masih lagi jangan ke tepi, jarakkan dia. Ikut sama seperti di atas. Ibu Nabila gelisah. Beliau seperti cacing kepanasan. Beliau telah memanggil suaminya untuk membuang pokok duit-duit tersebut. Okey, langkau juga satu baris, masih seperti sama, jarakkan. Mereka sekeluarga telah melakukan kerja-kerja membuang pokok duit-duit dengan bersungguh-sungguh, bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey, habis satu karangan. Maksudnya dalam satu karangan ada 4 perenggan mengikut pada gambar. Okey, cikgu harap murid-murid tiada masalah untuk melakukan aktiviti kita yang sebentar tadi. Okey, cikgu akan bagikan tugasan sebentar lagi. Jadi selamat belajar semua. Okey, Assalamualaikum.